Saya sangat terhutang budi jugalah pada Mamat Khalid masa itu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini saya bersama dengan Raja Mukris, seorang DOP dan juga legenda filem Malaysia. Ini kalau nak kata pure orang filem legenda, sebab ini betul-betul pure orang filem. So jangan pertikaikan lagi Raja Mukris, dia memang dah lama dan memang belajar dalam filem betul. Jadi hari ini kita nak mengenali. Alhamdulillah, untuk pengetahuan Raja Mukris, saya tengah mengumpulkan semua, bukanlah semua, seberapa ramai penggiat filem lah. Maksudnya inisiatif ni dulu saya buat dekat Persatuan. So saya dah keluar Persatuan, saya rasa saya kena sambung benda ni. Bagus usaha ni. Dia ikut juga tu, bila dah dapat tengok you punya YouTube tu lah. Bagus lah. Yalah, sebab saya nak ambil juga macam prop master, makeup artist apa semua. Dia orang tak ada platform kan, so kita bagilah. Benda ni kalau dia orang nak cerita sendiri takkan jadi. Jadi kena ada orang sembang, orang tanya kan. Kurang-kurangnya adalah. Spark lah. Betul. Betul. So terima kasih Raja Mukris. Terima kasih. Raja Mukris bin Raja Ahmad Kamarudin. Betul kan? Nama kan? Betul. Okey. Orang tak kenal, asal daripada mana tuan? Saya lahir IC saya Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur lah. Lahir di Kuala Lumpur. Bapa saya orang orang Perak. Okey. Mak saya orang Pahang. Okey. IC saya KL. Saya dilahirkan di Kuala Lumpur. Okey, memang asal Kuala Lumpur lah. Sebab apa? Bukan apa, tanya latar ni. Kalau orang seni dia, kadang-kadang dia mempengaruhi latar asal tempat duduk. Contoh macam Mamat Khalid tengok kan. So dia orang Perak, so dia punya filem-filem karya dia pun semua lebih macam Perak sikit, macam tu lah kan. Tapi saya dibesarkan di dua tempat lah, di Perak dan juga di Pahang. Oh, begitu. Kita melanjutkan pelajaran, barulah saya Kuala Lumpur lah maknanya. Kalau kita boleh share seawal sekolah rendah, di mana tuan? Okey, sekolah rendah Anglo Chinese School Perak. Okey. Lepas tu saya ke sekolah menengah Tengku Kudin di Raub Pahang. Saya dibeli oleh grandmother saya, nenek saya lah. Okey. So lepas tu saya yelah on and off lah. Lepas tu ke Kuala Lumpur kan, sebab apa arwah bapa saya seorang yang bekerja di pusat perubatan dia banyak shift lah. Last dia di pusat tenaga atom Tun Dr. Ismail lah dulu lah. Macam tu lah. Kemudian sekolah menengah di Pahang juga? Pahang, di sekolah menengah Tengku Kudin Pahang. Macam tu. Kemudian dengan cerita ni masuk ITM tuan? Ya. Selepas tu saya di kajian seni lukis dan seni reka. Major in photography di ITM. Masa tu belum UiTM lagi lah. ITM lah kan. Lepas tu masa saya buat kerja seni ni sebab fine arts kan. Major fine arts fotografi ni. Jadi semua gambar tu pegun. Jadi ada niat di hati saya, kenapa gambar ni tak bergerak Jadi itu yang spark saya untuk pergi ke motion. Okey. Motion lah ya. Dan kebetulan selepas tu yalah, masa tu kita nak pergi, tak ada pun beasiswa ataupun tajaan-tajaan nak pergi ke overseas untuk filem ni. Betul. Filming ke sinematografi ke apa, tak ada. Betul. Kebetulannya kita ada Akademi Filem Malaysia. Macam mana boleh jumpa Akademi Filem Malaysia? Saya Google. Google internet lah cari. Masa tu tak ada Google lah, saya carilah kan. Cari Google lah, saya carilah. Sebab saya minta beberapa universiti di overseas masa tu, di USA. Tapi yalah, belanja mahal lah kan. Betul. Belanjanya mahal. Jadi saya dapat juga saya dapat kenal Akademi Filem Malaysia ni. Jadi saya pun enroll lah masuk ke Akademi Filem Malaysia. Waktu tu art and design dah 4 tahun kan? 3 tahun. 3 tahun. General degree. Okey. Kemudian general degree. Kemudian masuk Akademi Filem 2 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Siapa lecturer waktu tu?
Oh, masa tu tu ada Pak Hassan Muttalib, critics, animation. Wahab Hamzah on critics. Betul. Lepas tu saya ada Amir Muhammad juga ada masa tu yang mengajar saya. Arwah Datuk Jin Samsudin pun ada. Osman Hafsyam. Betul. Masa tu baguslah kan. Yalah. Bila di Akademi Filem Malaysia ni, yang the best thing is kami punya hostel kat situ dalam Finas tu. Betul. Masa tu ada studio A Studio A masa tu tak roboh lagi lah yang sekarang ni kan. Betul. Apa nama semua tu kan. Jadi kat situ yang bagusnya adalah kita ada hands on. Bila ada komersial masuk dalam studio tu, filem masuk dalam studio di Finas tu kan. Terus belajar ya. Kami budak-budak ni cari duit dekat situ lah. Kan? Yalah betul. Cari duit maknanya kalau ada Sabtu Ahad tu kita tak ada school kan. Kita adalah gaji sikit kalau dia orang panggil nak pakai kru ekstra ke apa benda ke, tarik-tarik kabel semua tu. Betul. Waktu tu hostel dekat atas kafe tu Oh ya, atas kafe tu. Betul. Saya ingat lagi tu. Jadi yang ada sekarang ni yang dah bersimen apa semua tu dulu padang rumput lah. Betul. Padang rumput tempat kami main bola apa semua lah kat situ. Betul. Sekarang dah jadi dataran lah. Jadi dataran, betul. Yalah betul. Akademi Filem Malaysia ni kalau tak salahnya memang Datuk Tan Sri Jin Samsudin yang ni kan, yang buka. Ya betul. Initiate dia tapi itu daripada program Finas 1 pada tahun 1981 ya, untuk menjadikan satu akademi, mewujudkan satu akademi perfilman. So lahirlah Akademi Filem Malaysia. Awak rasa waktu tu awak batch yang keberapa, maksudnya selepas batch keberapa? Saya masuk 95. Maksudnya ada 4-5 keluaran tak selepas tu? Sebelum tu? Sebelum tu ya, ada. Ada. Sebelum tu banyak lah. Banyak tu tak banyak, tapi saya rasa ada 3-4 batch ke belakang saya tu. Dia yang menariknya AFM ni, semua pelajar yang keluar AFM ni memang dalam industri kita juga. Kebanyakannya. Dia sangat kan? fokus. Sangat fokus Akademi Filem Malaysia sangat fokus masa tu. Maknanya segala intipati atau elemen-elemen dalam perfilman, termasuklah pengarahan, sinematografi, suntingan. Betul. Apa lagi? Sound, arwah Pak Ibrahim masa tu tu kuat filem negara masa tu. So jadinya sangat fokus. Bila dia dah masuk ke dia dah gabung dengan apa nama? Aswara. Dulu bukan Aswara, dulu apa? ASK. Ya? Akademi Seni Kebangsaan. ASK, betul. Lepas tu bila dia bergabung tu dia dah jadi macam general sikit, dia tak fokus sangat, betul lah kan? Betul lah. Dia dah bergabung, kami pun masa tu tak berapa setuju. Bila Akademi Filem Malaysia nak digabungkan dengan Akademi Seni Kebangsaan untuk yang wujudnya Aswara sekarang lah masa tu lah. Tapi tak boleh nak buat apa lah tak. Yelah, itu kerajaan punya ni kan. Ya betul. Apa pandangan awak setelah AFM ditutup? Sayang lah sebenarnya. Sayang lah kan. Sebab apa, kalau ikutkan batch saya yang ada sama saya masa tu Akademi Filem Malaysia ni, ada antaranya lah ya, Osman Ali ya, satu batch dengan saya lah, maknanya Sophie Jikan ya, Bron Palare, itu datang daripada Akademi Filem Malaysia lah. Devon kan? Ramai Devon kan. Yalah. Ramai lah. Jadi telah dituai. Dan tuai hasilnya sekarang lah yang ada dalam industri ni, kelompok-kelompok yang ada dalam industri ni on filming. Okey, nak tanya, selepas Akademi Filem, kenapa pilih teknikal ataupun kenapa pilih DOP, Department Kamera? Kenapa awak pilih bahagian itu? Macam saya cakap tadi, selepas daripada ITM, saya memang hati, rasa dan segalanya kepada visual. Okey. Maknanya painting dia daripada visual kan. Jadi benda tu dah ada dalam jiwa lah. Jadi tujuannya pun untuk menyambung pelajaran adalah on cinematography. Jadi pada ketika itu dan pada masa itu Akademi Filem yang menawarkan khusus perfilman yang di mana major dia, subjek major dia adalah cinematography dan sebagainya. Okey, memang. Jadi saya fokus kepada sinematografi lah kerana itu saya punya forte waktu itu
Yalah. Maksudnya sebelum awak masuk pun awak dah ada awak punya direction ataupun matlamat apa semua macam tu lah. Memang betul saya nak jadi pengarah fotografi. Jadi sewaktu di Akademi Filem lah saya bakat saya ni ditemui oleh orang yang bertanggungjawab yang sampai saya ada hari ini. Iaitu Badarudin Haji Azmi. Badarudin Haji Azmi yang pick up saya dekat somewhere dekat Akademi dekat Finas tu. Apa orang cakap kan? Yalah. Dia saya cakap saya nak belajar, saya nak masuk sinematografer. Badar cakap kat saya, kau dah tua dah masa tu. Yalah saya dah habis daripada ITM. Betul. Kau dah tua ni, tapi yalah kalau nak boleh dia cakap kan. Jadi masa tu 20 lebih lah kan. Yalah. Jadi saya pun okey lah. Saya try lah. Jadi Badar lah yang mengasah orang yang bertanggungjawab mengasah saya. Saya tu ada BNE syarikat production dia dengan Badar and Arma kan. Okay. Kan? Jadi dia lah yang mengasah saya on field training. Di samping teori dan teorinya saya pick up daripada apa yang di ITM dan juga di Akademi Filem Malaysia, dan praktiknya saya berada di bawah tangan Badar lah. Maksudnya jadi assistant dia dulu, jadi operator dulu macam tu. Betul lah, saya jadi assistant bagai lah semua masa tu lah. Masa tu filem 35mm kan. Betul. Itu baru betul kan. Jadi loader from the lighting, grip. Lepas tu saya pergi loader camera department, and then seterusnya jadi assistant lah. Seterusnya selepas itu satu benda yang magic ialah ada 2,000 tak silap saya. Tiba-tiba je dia cakap, Mukris, aku nak bagi kau satu filem. Itulah KL Menjerit tu. Oh, that means KL Menjerit tu memang first jadi DP lah. First filem saya. Okay. Saya sangat terkejut lah masa tu kan. Saya tak fikir pun. Yalah. Tak fikir pun, tapi agaknya tak tahulah. Badar bagi saya lah. Dia kata macam ni lah. Itu antara ayat yang dia cakap. Kalau okey, kau akan hidup dalam industri ni dengan filem ni lah. Kalau tak, kau fikirlah buat video je cakap. Macam tu lah. Jadi itulah dia punya saya punya take off untuk filem industri. Dan alhamdulillah filem tu dapat best filem, Badar dapat best director. Saya dicalonkan antara 3 nominasi masa itulah festival filem kan. FFM waktu tu. Itu adalah satu inspirasi yang inspired me to go. So that means lepas saja KL Menjerit tu dia bersambung-sambung lah jadi DP lepas tu. Betul. Tetapi dalam praktiknya saya dihantar oleh Badar juga buat iklan. Saya sebenarnya bukanlah start terus feature filem. Saya asas akar dia daripada komersial iklan. Okay. Jadi saya banyaklah bekerja dengan iklan di bawah pengarah fotografi seperti Pak Tiong, Pak Alvin ramai. Ada dalam 40 filem tak? Overall. Saya kalau tahun 2000 ni, kalau ni saya ada 62 lebih filem. DOP banyak tu DOP. Daripada filem yang seteruk-teruknya sampailah okey lah. Dia jadi macam tu lah. Itu start daripada KL Menjerit tadi sampai sekarang betul. Jadi KL Menjerit lebih kurang 62 filem as a pengarah fotografi lah. That means kalau director tu macam-macam director lah. Macam-macam. Macam-macam director. Yalah lokal lokal dan juga international pun ada saya sampai sekarang ni kalau DP punya anugerah tu berapa lah semua sekali dapat? Saya ada 12 kot. Betul lah tu tengok berlambak di belakang tu kan. Yalah. First filem saya dapat pada awal-awal pembabitan dia maksudnya nominate je lah 2-3 tahun selepas tu baru saya menang best movie best movie anugerah Profima, PPFM, festival filem, digital, cinematography foreign ni ada 2 itulah. Saya nak tanya, waktu saya interview arwah Pak Filus dulu, dia ada beritahu, dia kata kalau sebagai DP ni dia kata kalau nak tengok dari segi lighting dia kata tengok painting dia kata.
So dia memang begitu, dia kata. Setiap kali dia dapat filem dia akan cari reference painting. Adakah benda tu sama dengan betul lah, macam avant-garde apa semua ni ya. Macam saya asal saya daripada kajian seni lukis dan seni reka kan. Amat fokus lah dengan painting. Jadi benda tu itu yang saya cakap tadi, benda tu ada itu antara elemen-elemen yang membantu elemen yang membantu. Tak semestinya orang tu tak pandai melukis ke tak, tapi dia dengan melihat dia ada feel tu. Painting adalah satu benda yang sangat rapat dengan visual ataupun fotografi lah. Itu memang betul tepat sekali lah. Selain daripada mata kita pergi travel dan kita tengok apa yang ada di sekeliling kita lah, alam macam tu. Yalah. Okey, kalau dulu berbanding dulu dengan sekarang, maksudnya kerja-kerja sebagai DP, ada perbezaan tak? Maksudnya kalau dulu dengan sekarang dengan digitalnya, dulu dengan filmnya, maksudnya dari segi disiplin ataupun sistem ataupun sikapnya, maksudnya adakah sekarang lagi better ataupun dulu lagi better, atau macam mana you punya pendapat? Kalau daripada aspek kerja, saya rasa disiplin dulu sangat high lah. Tinggi sangat tinggi lah dia punya disiplin on film on 35mm waktu kita ni. And then sekarang kalau macam saya untuk buat digital tak ada masalah lah. Maknanya benda tu tak ada, ia adalah satu kesenangan bagi kita sebagai mereka yang experience 35mm. No problem. Untuk 35mm dulu untuk kita operate, untuk kita faham, lah. Ambil masa ambil masa. Memang ambil masa. You have to learn everything. So dia macam ni, kesimpulan dia macam ni, what you see is not what you get masa tu. Kalau kau tengok kamu itu bukan itu yang dapat. Hanya di OP tahu apa dia punya result come. Betul. Apa yang akan appear masa tu. Betul. Sekarang what you see is what you get. Betul. Kau dah dapat lah, at least ada 70% lah, 80% lah. Betul. Can see the things lah. Maksudnya disiplin adalah benda yang pertama lah. Saya rasa yang masa dulu lebih kuat lah, lebih grip disiplin dia. Selain daripada itu tak ada apa benda lah. Benda-benda tu nampak gayanya lebih menyenangkan, tetapi daripada aspek making dia kurang. Sekarang daripada dulu kita making ni ke depan. Betul. Cara membuat, cara membuat. Kalau kita nak buat badan itu, kita kena fikirkan how to do it. Betul. Kan? Sekarang depend on contoh yang paling senang lah, nak buat api keluar daripada exhaust kereta tu, dulu kita kena buat CI je. Yalah, betul. You don't have to think about it lah anymore kan. The screenplay, the shots and everything sekarang ni dia tak adalah macam dulu. Dia jadi macam tu. Saya tengok macam kalau saya tengok awak lebih suka bawa filem yang kalau bulan mengambang is kalau malam bulan mengambang. Itu kenapa? Filem tu kenapa lain pada kerja sebagai DP ke apa? Macam memberi kesan sedikit pada Mukris filem tu. Filem ni sebab apa dia black and white? Ya. Kerjanya macam mana? Lebih ke apa? Kerja dia kita kena faham macam mana orang dulu kerja lah. Masa kita last kali black and white tak silap saya tahun 70-an betul lah. Betul. 71 saya ingat lupa, tapi lebih kurang macam tu lah. Jadi tempoh daripada 70 ke tahun 2007 tak silap saya buat filem itu. Bila Mamat Khalid pengarahnya cakap okey abang nak buat filem hitam putih Mok, dia cakap ya bang okey. Jadi dia kata abang nak buat noir, maknanya dia punya konsep apa semua is noir movie noir film. Jadi researchnya semua segalanya dia seolah-olahnya mencabar sebagai pengarah fotografi, dia sangat mencabar lah kan. Mencabar daripada aspek pembikinan, daripada aspek knowledge, daripada aspek mise en scène, daripada aspek screenplay, lakon layar dan segalanya on the cinematography itself. Okay, the lighting. Lighting. Macam ni cerita dia. Filem black and white ni dia ada 100 asal kan. 200 asal je masa tu saya dapat. Jangan Mukul cakap dengan saya, 100 asal, 200 asal, shoot at night. kita ikutlah macam mana lah. Ya, betul. Macam itulah orang dulu bekerja ni.
Kan? Maksudnya film-film the world cinema macam mana zaman-zaman ni lah black and white, hitam putih ya, macam Hitchcock sebagainya lah. 100 dengan 200 asar. Jadi saya diberi 100 can sahaja. Cukup tak cukup? Kau kena bear with it. 100 cans. 4 minutes for 1 can lah. Jadinya kalau kata tak cukup, you have to wait 2 weeks baru boleh roll balik because tak tempah filem tu. Proses lainnya pula adalah processing. Negative maksudnya bila kita dah shoot, saya ambil masa 10 hari baru saya nak print semua benda ni. Kita dah shoot. Saya masa shoot tu saya buat lagi test. Because bila tank dekat masa tu Gaya Lab dah lama tak digunakan. Kena ada buat lagi balik, kena bersihkan tank tu apa semua dengan yang betul, dengan suhu yang betul apa semua. Dia keep testing sampailah hari ke-10 saya. Baru kita proceed for the whole yang kita dah shoot tu kita proses. Kalau tidak masa tu saya hanya hantar test strip je. Maknanya kalau saya shoot 400 can hari ni saya hantar 50 maksudnya 400 foot kita hantar 50 kaki kan. Dia ada masih lagi ada grainy lah, ada apa benda lah, very hard grainy sampailah hari ke-10 tu. Dan kerjasama antara saya dengan apa nama ni lab masa tu sangat macam ni lah. Kan. Yelah terpaksa lah kan. Terpaksa. So because itu yang best tu dia tak dapat dah. Saya ingat tak dapat dah. Takkan dapat dah. Takkan dapat dah. Bukan dapat pada dia saya sangat terhutang budi juga lah pada Mamat Khalid masa tu manggil saya untuk buat this black and white lah. Jadi saya merasa lah, saya antara seorang satu-satunya yang merasa lah buat betul. Tak ada DP lain yang buat hitam putih pun. Tak ada. Itu je pengalaman yang betul-betul bahagia. Dia akan tercatat dalam sejarah saya lah maksudnya kan.